Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR kita bab 8. Okey, yang mana kita sambung minggu lepas lah, sebelum ujian kan. Okey, bab ni adalah bab keradioaktifan. Okey, baik. Hari ini kita akan bincangkan mengenai sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, dalam radioaktif ada sinaran radioaktif yang terbahagi kepada dua, iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, baik. Apa hasil pembelajaran kita? Yang pertama, memerehalkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Maksudnya kamu boleh bagi maksudlah apa itu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Yang kedua, membezakan tiga jenis sinaran mengayon dalam reputan radioaktif. Okay, kita dah bincangkan separuh hayat yang iaitu berkaitan dengan pereputan radioaktif. So dalam tu ada tiga sinaran. So kita nak tengok ketiga-tiga jenis sinaran mengayon. Okay, yang ketiga, menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar, iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Kita nak jelaskan, kita nak tahu apa, kamu boleh tahu contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar, sama ada daripada alam semula jadi ataupun alam sekitar. Dan yang keempat, membincang cara mengurus risiko kepada sinaran mengayon semula jadi dan buatan manusia. Okey, cara kita nak uruskan risiko kita. Okey, risiko apabila terdedah. Okey, macam mana nak elakkan terdedah pada sinaran mengayon semula jadi dan buatan manusia. Okey, baik. Yang pertama kita bincangkan dulu sinaran mengayon. Apa itu sinaran mengayon? Apabila suatu sinaran seperti sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Okey. Dia macam ni. Zarah, contoh zarah ni, zarah radioaktif. Bila dia melintasi, okey, melintasi udara, dia menghasilkan, okey, dia menghasilkan sinaran ion positif dan ion negatif. Okey, sinaran ini sekarang dipanggil atau dikenali sebagai sinaran mengayon. Sinar itu lalu saja kepada satu partikel ataupun satu zarah, dia menyebabkan keadaan di situ dihasilkan ion positif dan ion negatif. Sebab tu dia dipanggil sinaran mengayon. Okey. Dah faham? Kalau dia lalu, dia melintasi udara, okey, dia menghasilkan ion positif dan ion negatif dalam udara tu. So di situ dia dikenali sebagai sinaran mengayon. Baik. Sinaran tak mengayon pula, okey. Sinaran yang tak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Okey. Contoh sinaran tak mengayon, gelombang fusi sangat rendah, radio, inframerah, gelombang microwave dan cahaya nampak. Tapi kalau sinaran mengayon macam ultra ungu, sinar X-ray dan sinar gamma, yang ni sinaran mengayon. Okey, yang tak mengayon ni dia lalu dalam udara tapi dia tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Tapi kalau sinaran mengayon lalu dalam udara, dia menyebabkan partikel dalam zarah udara tu dia menghasilkan ion positif dan ion negatif. Okey. Okey, baik. Jenis sinaran mengayon. Terdapat 3 jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengayon. Itu sinar alfa, sinar beta dan yang ketiga sinar gamma. Dia tak tulis ni ya. Okey, sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey. Kita perbetulkan sekejap. Okey, kita perbetul dulu sebab ada masalah nanti kamu tak jumpa pula. Okey, dan sinar gamma. Okey. Okey. So ada 3 sinar lah. Okey, sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey. Jenis sinar radioaktif. Sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Sifat semula jadi dia, kalau sinar alfa dia nukleus helium. Sinar beta, elektron yang berhalaju tinggi. Sinar gamma, gelombang elektromagnet. Okey, cuba kita tengok sinar alfa. Cas zarah dia positif. Kuasa pengayonan dia tinggi. Kenapa dia tinggi? Dia boleh menghasilkan partikel positif dan negatif yang sangat tinggi. Itu dia panggil sinaran pengayonan yang tinggi. Tapi kuasa penembusan dia rendah.
Kuasa penembusan rendah. Dia hanya boleh tembus, dia tak boleh tembus pun sekeping kertas. Okey. Berbanding dengan sinaran beta. Elektron berhalaju tinggi. Cas zarah dia negatif. Kuasa pengayon dia sederhana saja. Okay. Dan dia boleh tembus apa? Dia hanya boleh tembus sekeping kertas tapi tak boleh menembusi aluminium pun. So, dia punya kuasa penembusan dia rendah. Sederhana saja. Dan dia cas zarah dia negatif. Okey, manakala sinar gamma, gelombang elektromagnet. Okey. Cas zarah dia neutral. Kuasa pengayonan dia rendah. Okay, kuasa pengayonan tidak terlalu tinggi, rendah sahaja, tapi kuasa penembusan dia sangat tinggi. Di mana dia boleh menembusi kertas, aluminium. Okay, dia cuma tidak boleh menembusi rambut sahaja. Okay. Boleh no? Okay. Pemesongan metal elektrik. Kalau alfa tadi, dia kan cas positif. Jadi dia akan memesong ke arah plat negatif. Beta, dia elektron bercas negatif. Jadi dia akan memesong ke arah plat positif. Alfa dia positif, dia pergi ke negatif. Beta dia negatif, dia pergi ke positif. Tapi gamma dia neutral. Bila dia neutral, dia tidak memesong kepada mana-mana plat. Okay, baik. Pemesongan oleh medan magnet pula. Alfa, kalau dia lalu ke arah medan magnet utara selatan, alfa akan ke atas. Beta akan ke bawah. Tapi gamma dia akan lurus sahaja. Sebab dia neutral. Sel lurus. Okay, ingat alfa ini positif, dia akan ke negatif. Beta ini negatif, dia akan pergi ke positif. Gamma ini dia neutral, dia akan terus. Dia tidak memesong ke mana-mana. Okay, baik. Sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Dalam alam sekitar terdapat sumber sinaran mengayon dikelaskan kepada sumber sinaran semula jadi ataupun sumber sinaran mengayon buatan manusia. Okay, ada dua lah. Okey. Okey, baik. Sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Contoh semula jadi, contoh dia sumbernya adalah sinaran kosmik. Okey, ataupun kita kata daripada cahaya matahari lah. Dan yang kedua sinaran latar belakang. Okey, contoh buatan manusia pula, sinaran buatan manusia. Contohnya daripada kemalangan nuklear. Okay, loji nuklear meletup ke, okey, bom nuklear jatuh ke. Okay, yang kedua ujian nuklear. Negara-negara besar yang ada bom nuklear dia test. Okey, dia test dekat laut. Okay, sinaran ujian nuklear. Dan yang tiganya penggunaan radioisotop dalam perubatan. Untuk orang baik mengubat kanser dan sebagainya, dia akan guna sinaran mengayon. Okey. Itu sumber sinaran mengayon. Dan seterusnya, sinaran kosmik itu apa? Sinaran kosmik adalah sinaran tenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi lain. Yang ni saya kata tadi daripada sistem suria, luar sistem suria. Maksudnya daripada kita kata daripada planet-planet lain ataupun daripada galaksi-galaksi lain. Okey. Oleh sebab itu sinaran kosmik juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Okey, sebab daripada galaksi lain. Okey, teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat digunakan untuk mengesan sinaran Okey, sinaran latar belakang. Okey, sinaran latar belakang. Okey, sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey. Sinaran latar belakang dihasilkan daripada pelbagai sumber termasuklah sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Okey, pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar itu sinaran latar belakang. Okey, sumber sinaran latar belakang yang pertamanya sinaran kosmik, kereaktifan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan ujian nuklear, okay, radioisotop daripada kegunaan perubatan. Okey, unit pengukuran dos sinar latar belakang. Okey, sinaran mengayon yang diserap ke dalam badan manusia akan merosakkan sel badan. Ingat sinaran yang mengayon ni dia kalau masuk dalam badan manusia akan merosakkan sel badan kita. Oleh itu, kesan biologi daripada sinaran mengayon terhadap buatan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Dos 1 SV adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kg tisu hidup. Okey, 1 kg tisu hidup. Okey, baik. Okey.
Unit pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah microsievert per jam. Okey. Dos ni biasanya kita guna 1 sievert. Okey, tapi kalau dalam ukuran dos sinaran latar belakang yang biasa digunakan adalah microsievert per jam. Ni bentuk macam U ni adalah microsievert per jam. 1 jam berapa micro dos yang dapat masuk ke dalam badan manusia ataupun yang dikesan. Baik. Pengukuran latar belakang dengan alat pembilang giga, terapi radiometer. Ini pun salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sinaran latar belakang. Okey, dia guna dos. Okey, tengok dia punya simbol dah dos. Okey, dos sinaran latar belakang yang selamat dalam kehidupan seharian. Dos sinaran latar belakang atau sinaran mengayon yang kurang daripada 0.2 microsievert per jam adalah aras normal atau aras selamat. Okey, kalau sinaran ni kurang daripada 0.2 microsievert per jam, itu aras normal ataupun selamat. Okey, aras dos sinaran latar belakang yang selamat bawah pada 0.2 microsievert per jam, 0.2 microsievert per jam, bawah daripada 0.002 makrosievert millisievert, M tu millisievert per jam, mili ataupun lebih kecil daripada 1752 microsievert per tahun atau 1.752 microsievert per tahun, maksudnya setahun 1.752 millisievert ataupun 1752 microsievert. Okey. Kalau angkasa lepas, sinaran kosmik dia bawa berapa? 0.35 millisievert per tahun. Okey lah, sebab dia selamat bawah daripada 1.752 millisievert kan. Ni 0.35 millisievert. Okey, masih selamat. Sebab kita pun tak nampak dia main daripada sinaran daripada galaksi lain. Okey. Okey, TV komputer, sinaran mengayon. Okey, 0.01 microsievert millisievert per jam, masih selamat. Okey. Okay, gambar foto X 5.5 millisievert per ujian perubatan, tak sampai jam pun, sekali tembak saja. Walaupun dia tinggi tapi dia taklah sampai 1 jam kita terima banyak tu, terima sekali tangkap gambar habis. Walaupun dia tinggi dan agak berbahaya. Sebab tu kalau baby yang perempuan yang mengandung tak digalakkan untuk X-ray sebab dia punya sinaran radioaktif dia agak tinggi. Bila agak tinggi walaupun sekejap bahaya, tapi kalau kita yang normal maksudnya tak mengandung dan sebagainya, kita boleh menjalani proses perubatan ni, menggunakan sinaran radioaktif. Merokok. Sinaran radioaktif dia adalah 55 millisievert per batang rokok. Tengok sekali isap rokok berapa banyak sinaran radioaktif masuk dalam badan ni. Dalam tu membunuh orang lain pula isap rokok. Okey. Bangunan, sinaran radioaktif dia 1.5 millisievert per tahun. Bangunan kan dia memantulkan cahaya-cahaya sinaran matahari 1.5, masih selamat sebab dia bawah daripada 1.752 millisievert per tahun kan. Okey. Makanan, sinaran radioaktif. Dalam makanan kita ni ada sinaran radioaktif juga. Terutama makanan yang junk food yang ni. Makanan kita segera ni. Okey, tapi dia masih lagi dalam tahap rendah 0.1 hingga 0.5 millisievert per tahun. Tapi kalau kita amalkan hari-hari semakin dan banyak, maksudnya kita dah menyediakan badan kita yang dipenuhi bahan radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Sebab tu dia panggil makanan-makanan segera ni sebagai karsinogen, bahan penggalak kanser. Okey. Alam sekitar, sinaran latar belakang dia, kalau alam sekitar manusia kita duduk sekarang ni di bumi 0.4 hingga 1.0 millisievert per tahun, masih lagi selamat. Tak tahap tinggi lagi. Penerbangan sinaran kosmik. Okey, sebab dia boleh kena dengan sinaran kosmik ataupun sinaran daripada galaksi lain. 0.03 millisievert per jam. Banyak jauh lagi ke belakang. Okey. Kalau kita duduk di atas bukit, altitude tinggi naik gunung, sinaran kosmik dia 0.3 hingga 0.5 millisievert per tahun. Sebab lagi tinggi kita duduk, lagi dekat dengan cahaya sinaran matahari dan lagi dekat dengan, maksudnya tidaklah jauh macam kita duduk di bawah lantai kan, di tanah, tapi di atas bukit kita mendekati ke arah lagi awan. Okay, baik.
Okey, risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi. Okey, apa yang berlaku kalau kita terdedah? Risiko kesihatan terhadap tahap penyerapan sinaran mengayon oleh badan manusia dipengaruhi oleh dos sinaran mengayon yang diterima. Okey, risiko dia bergantung berapa banyak kita serap. Ada yang kita serap. Okey, kalau kita kurang serap, selamat. Lebih serap, bahaya macam tu. Okey, sinaran latar belakang. Gunakan alat pelindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti ultra ungu ataupun payung anti ultra ungu atau dan sebagainya. Ada kan spek mata sekarang ni? Okey, contoh macam spek mata ni, dia dibuat bukanlah untuk rabun, tapi dia dibuat untuk melindungi mata daripada ultra ungu. Okey, ataupun kita panggil yang macam silau, dia dapat menapis. Okey, menapis filem ultra ungu. Dia bukan untuk rabun, tapi dia akan melindungi mata kita daripada kerosakan yang disebabkan oleh sinaran ultra ungu. Ini contoh. Okey, mengambil gambar, okey, foto sinar X ataupun X-ray, kena ikut doktor. Doktor suruh buat, kalau tak perlu buat sebab dia kena dia ada risiko. Television, nak tengok TV sekurang-kurangnya 2 meter. Kalau duduk dekat, sinaran radioaktif tu banyak masuk dalam mata kita, menyebabkan kita cepat kita punya sistem mata kita akan cepat rosak. Okey, mata kita akan cepat rabun disebabkan sinaran radioaktif. Walaupun dia dos rendah, tapi dia berbahaya juga kalau kita amalkan dekat. Makanan dicemari. Jangan makan makanan yang dihasilkan daripada kawasan dicemari oleh bahan radioaktif, seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Kadang-kadang ni macam buah-buah ni sebenarnya yang diimport, mereka bagi sinaran radioaktif, tapi taklah tinggi dos dia, supaya pokok-pokok ni buah-buah ni tak rosak ketika diimport daripada negara luar. Tapi kalau contoh macam kentang kamu beli, kentang ni kalau kamu tengok dah ada tunas warna hijau, jangan makan. Sebab maksudnya buah tu dah melawan sinar radioaktif tu. Bila dia lawan, maksudnya dia lebih kuat. Bila dia lebih kuat, dia lebih bahaya untuk kita makan. Dia akan jadi punca kanser. Buah-buah pun kalau kamu tengok, ambil buah ni macam nampak macam tak berapa elok, jangan makan. Tak boleh dah. Bawang pun sama. Kalau kamu beli bawang, kan dia jadi bertunas kan, bawang merah. Bawang merah ni kita import daripada India. Sebelum diimport mai ke Malaysia, dia akan sinar radioaktif supaya pokok-pokok bawang-bawang ni semua, bawang kentang ni tak berpokok. Dia tak jadi tunas lah. Tapi kalau dah jadi tunas, maksudnya berbahaya. Okay. Sinaran kosmik. Waktu bekerja, seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Okay. Orang yang jadi kerja pilot ni, dia tak kerja sehari suntuk dah. Dia kerja ada jam dia. Mungkin sehari paling lama pun 6 jam atau 8 jam sahaja. Lebih tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau lebih, dia dah terdedah. Setiap kali penerbangan dia naik berapa jam tu, setiap 1 jam berapa banyak dia terima sinaran kosmik. Sebab kapal terbang dia terbang tinggi paling rendah untuk kapal terbang yang Boeing 747, 30,000 meter. Okey, 30 km lah ke atas. Itu dia sangat mendekati langit, awan. Dan dia sangat tinggi. Bila sangat tinggi, sinaran kosmik tu banyak terdedah pada mereka. Okey, jadi mereka kena ada had untuk pekerjaan mereka. Okey, Marie dan Erin Curie. Okey, Marie dan Erin Curie merupakan pasangan ibu dan anak tunggal, menerima 3 hadiah Nobel. Marie Curie menerima 2 hadiah Nobel dan kimia pada 1991. Dia nak cerita kat sini bahawa walaupun Erin Curie dan anak perempuan dia, dua-dua terima hadiah Nobel, tapi mereka ni tak sedar. Mereka dah terdedah pada sinaran mengayon. Dan mereka dua-dua ni mengidap mengidap kanser yang disebabkan oleh sinaran gamma yang berlebihan dalam kajian mereka. Mereka ni sanggup berkorban untuk kaji pasal sinaran mengayon. Tapi apa yang sedihnya, mereka tak sedar dengan kajian mereka ni, mereka terdedah dengan sinaran mengayon yang sangat tinggi. Itu. Jadi apa jadi pada mereka? Mereka mati disebabkan kanser yang disebabkan oleh sinaran mengayon itu sendiri. Okey. Contoh tahap penyerapan sinaran mengayon yang melebihi tahap selamat dan tindakan yang perlu ada ambil. Okey, oleh sebab kebanyakan sinaran kosmik diserap oleh atmosfera, dos sinaran kosmik di permukaan bumi lazimnya kurang daripada 0.2 mikro SB per jam, iaitu pada aras normal atau aras selamat.
Sebaliknya, semakin tinggi dari permukaan bumi, semakin kuat jalan kosmik yang terima. So kalau kita bekerja macam pilot ni, orang bawa jet ke, orang bawa kapal terbang ni, lagi dia duduk tinggi daripada paras bumi yang sebenar, so lagi banyak dia terima sinar kosmik. Sebab kosmik ni dia main daripada galaksi lain kan, ataupun daripada matahari. Jadi ahli kru udara seperti juruterbang, pramugari dan pramugara lazimnya menerima dos sinar kosmik yang melebihi tahap selamat. Mereka ni sebenarnya terima sinar kosmik yang berlebihan. Bila berlebihan, bahayalah untuk mereka. Okay, mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat di dalam kapal terbang yang terbang pada altitude yang tinggi. Sebab mereka ni kerja di tempat yang tinggi. Lepas itu, waktu kerja mereka dikurangkan atau dihadkan pada tempoh tertentu. Mereka paling lama pun kerja sehari 8 jam sahaja, paling lama. Contohnya penerbangan sini daripada Malaysia pergi ke Jeddah, pergi ke Arab Saudi ataupun pergi ke negara-negara seperti Itali. Habis penerbangan tu mereka akan rehat 1 hari atau 2 hari. Barulah mereka akan terbang semula. Sebab apa? Setiap kali penerbangan 8 jam tu, berapa banyak penerimaan kelang kosmik dia. So bila mereka bekerja macam tu, setiap kali penerbangan mereka kena rehat 2 hari atau 1 hari untuk penerbangan seterusnya. So mereka duduk kat Itali atau duduk di Mekah ni sehari, baru besoknya lusa baru mereka akan terbang balik ke Malaysia. Supaya apa? Sinaran yang mereka terima tu tidak terlalu tinggi. Sebab mereka lagi tinggi mereka terbang, lagi banyak dan lagi lama mereka terbang, lagi banyak sinar kosmik yang mereka terima. So baik, itu saja perbincangan kita. So kalau apa-apa pertanyaan nanti kita tanya dalam grup lah. Boleh lah. So nanti saya akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Bila lepas kamu tengok ni betul-betul, kamu tak faham boleh tanya. Lepas tu kita boleh buatlah latihan dalam Google Form tersebut. Itu saja perbincangan kita hari ni. InsyaAllah jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.